A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, alhamdulillah pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk merasai nikmat Ramadan dan seterusnya kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya di dalam rahmat dan payungan Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi memberkati lagi majlis kita pada pagi ini, jom sama-sama kita menadah tangan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinni fihi bis-sitri wal-'afaf wasturni fihi bilibasil qunu'i wal-kafaf wahmilni fihi 'alal 'adli wal-insaf وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, hiasilah diriku dengan penutup dan kesucian. Tutupilah diriku dengan pakaian qanaah dan kerelaan. Tempatkanlah daku di jalan keadilan dan keikhlasan. Tenangkanlah diriku daripada segala yang aku takuti. Dengan penjagaanmu, wahai penjaga orang-orang yang takut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita sentiasa dilindungi daripada segala wabak COVID-19. Jadi kita dapat lihatkan di sini status COVID-19 di Malaysia, kes terbaru 67 orang, kes yang sembuh baru 96 orang dan alhamdulillah tiada kematian baru yang dicatatkan. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Izhar Nazir. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah sihat. Dan yang sihat Sihat alhamdulillah. Nampak berseri-seri. Sahur banyak sangat ni. Sahur betul, sahur banyak betul. Jadi kita tengok status sebentar tadi menunjukkan bahawa inilah dia kepatuhan rakyat Malaysia yang mana terus-menerus menjaga kesihatan mereka, menjaga distance, menjaga jarak mereka di antara satu sama lain dan sehingga kan kita melihat Perdana Menteri kita mengumumkan yang mana PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat orang kata dianjakkan kepada 9 Jun 2020 sedihlah juga sebab dekat Maidin tu dah bunyi dah. Duhai bonda, duhai ayahanda, bersabarlah anak-anak mungkin tak dapat balik ke kampung, tapi kami anak-anak di sini terus mendoakan ibu-ibu dan ayah sekalian. Jadi insya-Allah Ustaz, pada hari ini tajuk kita sangat menarik, yang mana kita nak membincangkan 3 elemen penting dalam kehidupan kita, iaitu adil, insaf dan tenang. Bila berlaku adil, maka kita akan rasa insaf. Dan bila kita insaf, hadirlah ketenangan di dalam jiwa. Jadi kepada para penonton yang mungkin nak bersama dengan Fadil Ustaz, boleh call kita di talian 1-800-88-1677 atau boleh WhatsApp kita di talian 0111-233-6480 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang share agar lebih ramai yang dapat menonton live Facebook kita pada hari ini. Jadi Al-Fadil Ustaz, kita rasa tak sabar untuk mendengarkan kupasan daripada Al-Fadil Ustaz, seorang motivator, seorang ustaz yang cukup berpengalaman dalam bidang memberikan motivasi kepada setiap peringkat daripada kecil
peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, hatta di masjid dan sebagainya. Mungkin ada sedikit mukadimah daripada Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, adil, insaf dan tenang. Persilakan Al-Fadhil Ustaz. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dai Aiman, kan, sahabat saya, masya-Allah, kepada kru-kru penerbitan, abang-abang cameraman, abang lighting, kakak-kakak yang ada bersama kita hari ini, dan juga kepada para penonton yang sentiasa setia menyokong dan juga menonton Tanyalah Ustaz di TV3 dan juga TV9. Insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan tentang tajuk 3 elemen yang kita sebenarnya mencari dalam kehidupan dan kita hari-hari nak dan mahu untuk ke arah itu. Adil, dalam masa yang sama kita mahu untuk rasa insaf, dan juga akhirnya yang kita mahu adalah ketenangan. Kenapa saya nak mulakan dulu dengan perkataan ini, ayat ini. Kalau tuan-tuan perempuan yang tengah menonton di Facebook Live boleh tulis kat bahagian komen supaya ramai orang boleh baca, kan. Kadang-kadang saya dapat tahu yang ada yang menonton FB Live ni yang mereka tidak dapat mendengar, kan, tak dapat mendengar sebab ada OKU pendengaran. Jadi dengan menulis boleh baca dan dapat manfaat juga kepada mereka. So saya nak mulakan dulu dengan benda ni. Ramai orang boleh beli katil, bantal, tilam, tapi yang mereka tak boleh beli adalah tidur yang nyenyak. Ramai orang boleh beli ubat, pelbagai jenis ubat-ubatan. Cakap dia kat farmasi mana, cakap kat klinik mana, kat hospital mana, kat luar negara, boleh beli. Tapi belum tentu dia boleh beli kesihatan. Ramai orang boleh beli pelbagai jenis makanan. Roti John, roti tak John, kan. Ayam percik tak percik, Leleh tak leleh. Leleh tak leleh, semua boleh beli. Segala jenis makanan kita boleh beli. Tapi belum tentu kita boleh beli selera makan. Dan ramai orang boleh beli jam. Ratus ribu jam, puluh ribu, RM10, RM5. Tapi belum tentu dia boleh beli masa yang telah berlalu. Jadi, yang kita mahu sebenarnya dalam kehidupan bukanlah material sebenarnya. Sebab tu saya sebut tadi, ubat-ubatan, katil, jam, tu semua adalah material. Rupa-rupanya yang kita mahu sebenarnya bukan material, tapi yang kita mahu di sebalik material itu adalah ketenangan sebagai seorang manusia. Sebab itulah Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd. Allah sebut jelas bahawa itu sebenarnya lah kemahuan apa yang Allah mahu untuk kita kejar. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenteram. Itu sebenarnya Allah tahu apa yang kita mahu sebenar-benarnya. Yang kita nak adalah ketenangan. Apa guna kita duduk dalam rumah yang sangat luas tapi hati serabut dan sempit? Betul. Apa guna kita boleh tidur atas timunan duit yang berlambak-lambak tapi duit itu langsung tidak boleh buatkan kita dekat dengan Allah. Jadi dia bertitik tolak kepada kita menjadi adil dalam kehidupan, which insya-Allah saya akan bercerita lebih lanjut pasal adil ni sebab saya kira mungkin ada antara kita rasa macam okey, adil ni pemimpin je lah punya kerja. Betul kan? Saya ni sebagai rakyat marhai ni ikut je. Tak. Kita akan cerita lebih panjang pasal adil dan juga macam mana dengan keadilan tu akan menghadirkan keinsafan dalam kehidupan kita dan akhirnya akan yang kita mahu adalah ketenangan seperti mana yang saya sebut dalam surah Ar-Ra'd tadi. Allah hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang, insya-Allah. Okey, jom kita cerita sikit-sikit untuk permulaan awal-awal ni sebab kita nak sembang 2 jam ni, insya-Allah, kan. Okey, untuk permulaan saya nak cerita tentang adil dahulu. So, bercerita tentang adil ni bukanlah sebenarnya kita memberikan barang ataupun perkara yang sama kepada orang yang berbeza. Sama banyak. Sama banyak, bukan. Kenapa? Sebab adil tu dalam definisi, kalau dalam definisi syariat, dalam definisi agama, dia bukan beri benda yang sama tapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Okey, itu adalah definisi. Contoh, Ustaz boleh bagi contoh tak? Contoh macam ni. Kita ambil contoh hari raya sekarang. Hari raya yang kita tak boleh nak balik raya tu, kan. Contohlah Dai Aiman ada 5 orang anak. Contoh 5 orang anak. So kalau Dai Aiman ada 5 orang anak, kalau 3 lelaki, 2 perempuan, contoh. Sebagai seorang yang adil dengan kefahaman kena bagi semua sama, maka Dai Aiman akan beli 5 pasang baju kurung.
kepada 5 orang anak dengan lelaki-lelaki pun pakai baju kurung atas sebab kena sama. Ayah pun kena pakai ayah pun pakai baju kurung kan. So itu maksud definisi yang salah dalam adil. Sebab ia bukan hanya kita bagi sama rata tapi kita bagi tepat ataupun kena dengan tempatnya. So kalau yang lelaki kena beli baju apa Melayu. kurta lah ke baju Melayu ke, dan kalau macam anak-anak perempuan kena bagi baju kurung lah. Itu maksudnya keadilan yang kita nak cerita ni. So ada lagi beberapa perkara insya-Allah kita akan pergi dalam lagi berkaitan dengan keadilan. So dalam keadilan pula, selepas kita berlaku adil dalam kehidupan kita, berlaku adil dalam masa kita, berlaku adil dalam perbuatan kita, dia akan pergi ke satu lagi level dipanggil sebagai keinsafan. Sebab baru kita tahu rupa-rupanya, tuan-tuan dan puan-puan, semakin banyak kita buat baik, kita akan semakin rasa banyak lagi kebaikan kita masih belum buat. Sebab itulah saya selalu sebut dalam ceramah-ceramah saya, bila manusia akan jadi jahat? Bila dia rasa dia malaikat. Bila dia rasa dia dah bagus sangat. Bila dia rasa dia dah, aku paling berilmu lah. Aku paling bagus lah. Aku paling hebat sekali lah. The moment kita rasa kita paling bagus, paling hebat, paling berilmu, paling baik, maka itulah permulaan manusia mula untuk jadi jahat. Maka dengan adanya kita belajar tentang keadilan, kita tengok keadilan kita dah buat dalam kehidupan kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, baru kita tahu sebenarnya ada banyak tanggungjawab yang kita masih belum selesaikan lagi. Sebagai contoh, seorang ayah sebelum nak keluar daripada rumah, kalau anak dia ada 6 orang, sempat tak nak kucup setiap dahi anak-anak kita sebelum kita keluar? Tak sempat, yang sempat mak je. Mak je. Itu pun jauh-jauh. Kan? So, banyak lagi tanggungjawab dan juga amanah kita masih belum selesaikan lagi. So, bila kita tahu, aku ni adil tak? Adil tak aku dengan anak-anak aku? Adil tak aku dengan isteri aku? Adil tak aku dengan jiran-jiran aku? Aku makan sedap, dalam masa yang sama jiran aku mungkin tak makan kurma je buka puasa semalam. Kita cek tak kita punya persekitaran kawan-kawan kita ni, kita adakah dah berlaku adil? Dengan itu maka muncullah keinsafan. So keinsafan ni pula satu konteks yang saya rasa kita kena sentiasa remind supaya kita akan improve diri hari-hari. Muhasabah. Okey, contoh. Bila kita rasa kita ni bagus, maka kita akan avoid untuk nak bertaubat dan istighfar lebih. Sebab kita rasa kita baik. Maka itulah sebenarnya permainan iblis, permainan syaitan untuk buatkan kita ini lebih jauh dengan keinsafan. Sebab keinsafan inilah sebenarnya adalah titik tolak untuk kita dekat dengan Tuhan. Maka inilah kerja syaitan untuk jauhkan kita daripada rasa insaf. Kalau kata mudahnya adalah taubatlah. Insaf, taubat tu adalah perkara yang lebih kurang sama. So, nak cerita tentang insaf pula, ada orang dia mulut kata insaf tapi belum tentu perbuatan dia kata insaf. Contoh, aku insaf lah, aku rasa aku dah tak nak lah ponteng puasa lagi. Sempena Ramadan ni. Ramadan ni lah. Kan ada sempena Ramadan ni lah. Tapi belum tentu minggu depan minum juga air. Minggu depan makan juga nasi ayam. Singgah juga drive thru. Kan? Sebab mungkin mulut kata insaf tapi hati belum lagi taubat. Seperti mana kita tahu, taubat ni ada 4 syarat yang kita perlu untuk ikut dan juga kita kena penuhi satu persatu. Kita tinggalkan dosa tersebut, kita berazam tidak ulangi lagi, kita kembalikan hak itu dan juga kita membenci maksiat yang kita buat itu. So itu complete version of taubat ataupun keinsafan yang kita nak sebagai permulaan. Dan juga terakhir sekali adalah berkenaan dengan ketenangan yang kita cari. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan tengok dan tonton Tanyalah Ustaz hari ini, saya yakin bukan hanya semata-mata kita mahukan ilmu. Kan, bukan hanya semata-mata kita just nak isi masa kita, masa lapang kita, masa PKPB kita ni depan TV, tapi yang kita mahu sebenarnya adalah ketenangan di sebalik ilmu yang kita dapat ni. Ketenangan bila kita dapat kumpulkan ahli keluarga, mai tengok Tanyalah Ustaz pagi ni, maka inilah yang kita mahu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Biarlah rumah kecil tapi dalam keadaan hati kita lapang dan juga sentiasa bahagia, sebab hati hanya akan jadi tenang dan iman dengan mengingati Allah. Mustahil hati akan tenang tanpa mengingati Allah. Sebab ikan akan mati tanpa air. Hati kita akan mati bila hati kita ni tiada Tuhan di dalamnya, tidak mengingati Allah dalamnya. Banyak-banyaklah kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlaku adil, bertaubat dan insaf, dan akhirnya akan berlaku ketenangan. Dan kita nak dan iman Allah cabut nyawa kita satu hari nanti, cabut dalam keadaan hati sedang tenang dan cinta yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu keadilan juga saya sebagai seorang ayah memberikan didikan agama kepada anak. Maklumlah, ayah pun
Ya, nak mengajar agama ni mungkin sedikit ialah bukan kepakarannya, tapi dengan cara dia ajak jom sama-sama. Kita tengok ni hari ni Ustaz Izhar bersama dengan kita, boleh kita menuntut ilmu bersama-sama. Jadi Ustaz, kita ada satu sahabat kita ya di Facebook, Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan dai serta kru, tanyalah Ustaz. Soalan saya, antara adil, insaf dan tenang, adakah ianya hadir dalam diri secara beriringan, yakni saling berkait antara satu sama lain? Adakah ia berkaitan dengan tahap keimanan dan ketakwaan seseorang? Mohon Ustaz huraikan. Terima kasih Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang. Dia datang sekaligus ke ataupun berturut-turut seperti mana yang Ustaz terangkan pada awal tadi Ustaz? Dipersilakan. Kak Iyad ni jiran Dai Aiman ni. Kan? Okey, saya nak jawab dengan satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Maidah ayat ke-8. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah Subhanahu Wa Taala lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Allah sebut banyak kali perkataan adil dalam surah Al-Maidah ayat ke-8 ini, menunjukkan keadilan ni benda yang memang Allah nak angkat dalam kehidupan kita. Maksudnya kalau tak ada elemen keadilan ni, kalau takat-takat insaf taubat memang tak ada, apatah lagi ketenangan. So, isu tentang adil, pasal ketenangan, pasal keinsafan, dia adalah tiga perkara yang berkait rapat. Dia akan memberi kesan saling memberi kesan antara satu sama lain. Okey, saya bagi contoh. Salah satu keadilan yang kita perlu letak adalah keadilan dalam konteks orang. Contoh, ada orang memperjuangkan keadilan dalam bentuk semua perkara mesti diberi sama rata, bukan diberikan pada tempatnya. Sebagai contoh, lelaki dengan perempuan sama. Lelaki apa boleh buat, perempuan pun boleh buat. Apa yang perempuan boleh buat, lelaki pun boleh buat. Maka ada orang yang memperjuangkan hak kesamarataan, ia sebenarnya tidak berlaku adil. Sebab apa? Setiap orang ni dia ada posisinya masing-masing dalam kehidupan. Sebagai contoh, kalau si ayah ataupun si yang lelaki, posisinya dalam keluarga adalah untuk keluar mencari nafkah. Betul. Melindungi ahli keluarga, memberikan pendidikan. Maka ini adalah tugas sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Maka untuk sebagai seorang isteri ataupun ibu pula, maka tugas dia pula adalah untuk menjaga maruah dan juga peribadi, aib sebagai seorang suami kepada suami, dan juga jaga dan didik anak-anak dekat rumah. So, kalaulah setiap orang ni dia boleh buat dia punya tugas masing-masing dekat rumah ataupun dalam komuniti, dalam keluarga, saya yakin masa inilah akan mula muncul keinsafan. Keinsafan kat mana? Keinsafan akan rasa macam ni. Suami balik daripada rumah, dia tengok anak-anak dah tidur, rumah dah bersih, kain dah sidai, pinggan dah cuci, maka waktu tu dia terasa dalam hati, ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau bagi isteri aku yang pandai uruskan rumah. Boleh uruskan anak-anak waktu aku keluar daripada rumah. Keinsafan. Kan, waktu tu nak marah, nak maki isteri, teringat balik apa isteri punya pengorbanan kat rumah. Nak marah isteri, nak blame isteri, nak salahkan isteri, teringat balik pengorbanan dia jaga anak-anak, kerana anak-anak. Kita pun tahu Aiman kan, kalau anak-anak ni umur-umur skor-skor rendah ni, bukan jenis boleh duduk tenang kan. Kelip mata tengok dah kat depan, kelip mata tengok kat belakang dah. So isteri kita boleh manage sorang-sorang dekat rumah dalam keadaan kita keluar mencari nafkah. Tahu-tahu ada wallpaper baru Tiba-tiba dah lukisan kat dinding tiba kan. Itu keinsafan pada si suami. Tapi macam mana pula keinsafan bagi si isteri pula? Maka isteri akan, bila dia berasa nak merungut dengan suami, maka dia akan teringat pengorbanan suami keluar rumah, cari nafkah, terdedah dengan risiko, ataupun mungkin yang bekerja sebagai penghantar makanan, naik motor dan sebagainya. Maka dengan dia teringat pengorbanan suaminya, akan muncul keinsafan, dan daripada situ akan berlakulah
ketenangan dengan dalam ahli keluarga dan juga suami isteri. Ini kesinambungan yang kita lihat dalam kita melakukan keadilan ini, kesannya adalah kita mendapat ketenangan dalam keluarga. Baik, tadi pada awal tadi Ustaz ada sebutkan kalau sebut adil je pemimpin. Sebab dia pemimpin. Mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita apakah cabang-cabang, jenis-jenis adil yang boleh kita bicarakan agar kita akan lebih jelas selepas ini. Tadi Ustaz ada orang kata bagi sedikit tentang keadilan dalam keluarga. Dan mungkin kita boleh perincikan lagi selepas ini. Tapi kita berehat dulu seketika. Biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu. Dakwah, biar tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu, jangan keliru. Kita jumpa sebentar lagi. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Adil, tenang dan insaf. Ini dia 3 perkara yang kita nak bincangkan pada hari ini. Dan sebentar tadi Al-Fadhil Ustaz telah mengungkapkan satu kata-kata yang cukup terkesan pada jiwa kita. Berapa ramai orang yang ada jam, tetapi berapa ramai kita tidak boleh membeli masa yang lalu. Berapa ramai orang ada rumah yang besar tapi masih tidak mendapat ketenangan. Dan berapa ramai orang yang mempunyai duit yang banyak untuk membeli ubat-ubatan, tapi tak ada siapa yang dapat membeli kesihatan. Jadi ini satu perkara yang cukup memberikan kesan kepada kita, Al-Fadhil Ustaz. Dan mungkin untuk pusingan kali ini, Ustaz boleh ceritakan kepada kita berkaitan dengan adil itu sendiri. Ya, tadi kita faham adil ni kita selalu menunding jari kepada pemimpin semata-mata. Ya, jadi mungkin Ustaz boleh pecahkan lagi berkaitan dengan adil itu. Tapi sebelum itu Ustaz, ada sahabat kita di Facebook bersama dengan Melor Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru Tanyalah Ustaz. Persoalan saya, bagaimanakah seorang ayah nak menghadapi anak-anak yang tak sama perangainya supaya berlaku adil agar anak ini tak terasa hati? Dan bagaimana nak insafkan anak-anak untuk dekatkan diri kepada Allah supaya kehidupannya lebih tenang ke jalan yang diredai? Mohon pencerahan. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Ni Ustaz. Tadi Ustaz cerita pasal baju raya ya. Semua kena pakai baju kurung. Tapi rupanya perangai pun berbeza juga. Jadi mungkin Ustaz boleh beri sedikit tips bagaimana kita nak menyantuni ataupun kita nak terbelit-belit pula lidah pagi ni kan untuk kita berhadapan dengan anak-anak seperti ini Ustaz. Silakan. InsyaAllah soalan yang sangat baik daripada Puan Melo Ismail berkenaan dengan macam mana kita nak handle anak-anak yang berbeza perangai dalam konteks kita nak berlaku adil. Ingat satu ayat yang paling penting kita kena pegang hari ini adalah adil bukan maksudnya kita bagi semua sama, tapi kita meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Okey, satu benda yang saya nak kongsi adalah manusia ni semua personality mereka ni berbeza-beza. Okey, maksudnya kalau semua orang sama kat muka bumi ni, maka dia dah tak ada variety, dia dah tak ada, dia akan jadi benda yang sama je dekat dunia ni. Maka Allah ciptakan manusia berbagai-bagai jenis perangai, orang Johor panggil PL kan, berbagai-bagai jenis perwatakan dan sebagainya. Termasuklah anak kita walaupun daripada ayah yang sama. Walaupun DNA-nya DNA yang sama, kilang yang sama, kilang yang sama, kilang pembuatan yang sama, pemprosesan pun yang sama, tapi anak-anak yang keluar tu akan berbeza-beza dia punya perangai, berbeza-beza perwatakan dia. Dan sebagai seorang ayah dan juga ibu yang adil, maka dia tak boleh layan anak sulung dia sama macam mana dia layan Kak Ngah. Kak Ngah punya layanan kepada daripada ibu tak boleh sama dengan si adik. Sama tu maksudnya bukan maksud saya kena pilih kasih lah maksudnya. Kalau kakak kena lebih sikit lah, kalau bongsu kena lebih sikit lah. Bukan. Maksud yang perbezaan itu adalah daripada segi mengikut pada personality mereka. Sebagai contoh, kalau kakak ni dia jenis panas baran.
Sikit-sikit panas baran, sikit-sikit panas baran. So mak dengan ayah ni dia tak boleh nak panas baran juga kalau deal dengan kakak. Okey. Dia kena jadi air. Dia kena lawan dengan air. Maka waktu tu barulah kakak tu, Kak Long anak pertama tu dia akan mula untuk cair, dia akan mula untuk nak dengar. Tapi kita mungkin tak boleh gunakan pendekatan air kita tu kepada Kak Ngah ataupun anak kita yang kedua. Sebab mungkin anak kedua kita tu pun air. So kalau air dengan air dia tak jadi, dia tak masuk. Dia sejuk, malas nak buat kerja, pemalas kan. Sebab sejuk dengan sejuk, maka mungkin mak ayah kena jadi tegas sikit, garang sikit dan sebagainya. So itu adalah perbezaan personality yang saya kira mak ayah mesti kena tahu yang anak-anak ni berbeza dan cara tackle hati mereka pun berbeza. Ada jenis anak ni dia suka untuk kena puji. Kalau kau tak puji dia tak buat kerja. So kita kena banyakkanlah puji. Ya Allah bagusnya Aiman, sidai baju. Dia jadi semangat. Padahal sidai baju je. Tapi jadi semangat tau. Esok tu nak buat lagi. Baju-baju kering pun disidai. Dengan baju apa lagi baju yang ada aku boleh sidai kan. So dengan pujian. Ada yang memang ada anak pula dia tak suka dipuji. Dia suka macam mak senyap-senyap lah mak. Abang memang nak tolong mak je ni. Contoh. Maka kita tak perlu nak wawarkan pujian tu pada adik-beradik yang lain. Tak perlu nak jerit buat announcement pakai mikrofon dekat rumah, announcement ni adik bongsu kita ni dia ni dah cuci pinggan, tak payah nak buat announcement kat rumah. So ada anak yang mungkin dia tak suka untuk diwawarkan dia punya kebaikan, so kita kena tackle dengan cara macam tu. Maknanya first task sebagai ibu dan ayah mesti kena tahu apa yang apa soft point anak-anak kita. Saya yakin along the way kita kenapa kita tak jumpa soft point anak-anak? Sebab kita kurang masa dengan anak. Kita kurang masa, contohnya kita sebagai ayah kan, ambil anak pertama, jom keluar dating ayah. Keluar pergi jalan. Bukan sekarang lah kan, nanti sebelum ni ataupun lepas ni. Keluar jalan, sembang-sembang. So daripada situ kita akan tahu soft point anak-anak. Saya yakin ayah, mak, kita busy dengan kerja kita. Kita busy dengan kita punya task kita, tugas kita dan sebagainya. Tapi kita kena berlaku adil. Kenapa? Antara anak-anak dan juga kerjaya, maka anak-anak itu adalah keadilan yang perlu untuk kita angkat dalam kehidupan, sebab itu adalah amanah yang besar. Tapi sayangnya kita tak berlaku adil dalam kita punya kerja. Dalam kita punya kehidupan, kita lebih mengutamakan kerja kita berbanding anak-anak yang menjadi amanah ni. Sebab tu kita power buat kerja, tapi belum tentu kita power untuk sentuh hati anak kita. Kita kalau takat-takat, kalau bab-bab kita punya kerjaya kita ni, kalau nak macam marketing ke, sales ke, itu bagi tak ada hal punya mesti boleh. Tapi kalau bab deal dengan anak tak boleh. Deal dengan customer nak close sales sangat mudah. Mencair, meniarap lah. Meniarap. Jual apa pun orang beli. Jual ais kat Kutub Utara pun orang beli. Sebab dia punya sale tu power. Tapi belum tentu dia boleh close sale dengan anak-anak dia. Boleh cair ke hati anak. Sebab apa? Sebab masa kita tidak berlaku adil masa kita yang kita berikan kepada anak kita berbanding kerja kita. Jadi kadang-kadang Ustaz, orang pun tak tahu sama ada dia bekerja untuk hidup ataupun hidup untuk bekerja. Itu masalahnya Ustaz. Tapi kita ada sahabat kita di talian nak bersama dengan Fadil Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aiman dan juga Ustaz Izan dan dari saya Omar Abdul Majid dari Persatini Timur 3 Pekan Pahang. Cik Omar sihat? Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya sihat ya. Jadi soalan saya begini Ustaz ya. Adil, insaf dan juga tenang. Ini 3 sikap yang perlu ada dalam kehidupan kita di dunia ni. Jadi soalan saya Ustaz, apakah sekiranya kita tertinggal, satu contohnya kita adil dengan anak-anak, tapi kita tak menginsafi apa yang kita telah lakukan, kesilapan yang telah kita lakukan. Dan apakah ini juga boleh menyebabkan tiada ketenangan dan hidup kita tidak akan tenang di dunia dan juga di sana kelak. Apakah ini boleh dianggap sebagai tertinggal satu sikap ini boleh membuatkan kehidupan kita tidak ada ketenangan? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Omar di atas soalan yang diberikan. Dah adil dah. Tapi masih lagi tak rasa tenang. Di mana kesilapannya tu Ustaz? Alright. Silakan.
Cantik sangat soalan daripada Cik Umar Abdul Majid. Bila cerita tentang keadilan, dia melibatkan banyak lagi faktor-faktor yang lain. Ya. Macam tadi Cik Umar sebut tentang saya dah berlaku adil dengan anak-anak, tapi keinsafan tu masih belum sampai. Sebab mungkin kita hanya adil dengan anak-anak, tapi belum tentu kita adil dengan Tuhan. Adil dengan Tuhan ni macam mana? Adil dengan Tuhan ni maksudnya, adakah kita meletakkan Tuhan sentiasa nombor satu dalam kehidupan kita? Adakah kita meletakkan Tuhan ni prioriti dalam kehidupan kita dalam apa saja yang kita buat? Itu baru keadilan dengan Tuhan. Macam mana pula keadilan kita dengan ahli keluarga kita yang terdekat? Tadi tu dengan anak-anak, ahli keluarga terdekat tu maksudnya apa? Kita tak salah untuk kita bagi derma, bagi sedekah, kita bantu orang-orang di luar. Itu sangat dianjurkan. Tapi dalam masa sama, kena berlaku adil. Kita kena utamakan dulu ahli keluarga kita. Kan? Kita bantu orang luar tak salah. Tapi tak adil bila kita masih biarkan adik-beradik kita dekat kampung, dekat negeri-negeri lain melarat tak cukup makan. Maka itu yang akan menyebabkan keinsafan masih belum masuk dalam kehidupan kita. Yang tu yang kita nak cerita hari ini. Ada banyak faktor-faktor, ada segmen-segmen dan kategori elemen yang masih mungkin kita tak berlaku adil lagi pada keseluruhannya. Sebab sepatutnya orang yang berlaku adil dalam seluruh aspek kehidupan dia, maka akan timbul keinsafan dan juga rasa nak taubat hari-hari. Sebab dia tahu dia masih belum cukup lagi berusaha. Dia belum cukup lagi untuk berlaku adil dalam kehidupan dia. Dan akhirnya, bila sentiasa bertaubat, orang sentiasa memperbaiki kehidupan, dan daripada situlah akan baru muncul ketenangan. So, untuk menjawab soalan Cik Umar Abdul Majid tu adalah, kena tengok balik apa lagi aspek yang kita masih belum cover dalam konteks keadilan tu. Bukan hanya semata-mata dengan anak-anak. Dan juga cerita pasal anak-anak dan juga relate pula dengan soalan Puan Melo tadi. Ya. Macam mana Ustaz nak bagi anak-anak dengar cakap saya ni Ustaz, saya rasanya dah berlaku adil lah. Antara salah satu teknik psikologi yang kita kena pakai, kita guna adalah anak-anak ni dia tak belajar melalui apa yang kita cakap, tapi dia belajar melalui apa yang kita tunjukkan. So maksudnya kalau kita nak anak kita, contoh anak kita kuat mencarut lah Ustaz. Anak saya kuat mencarut lah Ustaz. Segala haiwan semua dah keluar dah. segala mak nenek semua dah keluar macam-macam lah Ustaz. Saya tak tahulah dia belajar daripada mana. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan, mungkin selama ni kita yang duk rajin sangat keluar carut-carut tu menyebabkan anak-anak dah install dah kat dalam kepala dia, sebab mak ayah boleh cakap, kenapa aku tak boleh cakap? Sama juga kalau nak anak-anak rajin baca Al-Quran, nak anak-anak rajin solat, maka dia akan tengok mak ayah dia dulu. Ya. Mak ayah aku ni rajin tak solat. Kalau mak ayah pun tak rajin solat, tuan-tuan dan puan-puan, maka anak nak ikut tu jadi payah tau. Walaupun sebenarnya iman tak diwarisi, tapi dia akan tengok mak ayah dia dan dia akan reflect pada diri dia untuk dia buat perubahan ataupun tidak. Maksudnya kalau ibu dan ayah ada yang menonton pagi ni, dah menjadi keadilan kita untuk kita solat dulu, tunjuk kebaikan dulu, tunjuk akhlak yang baik dulu, sebelum kita nak expect anak kita pun boleh berakhlak, solat dan juga ibadah seperti mana yang kita mahu. Kita tengok di kaca TV lah Ustaz ya. Ada seorang daripada Indonesia yang dia seumur 5 tahun dah hafal Quran. Masya Allah. Kita rasa, ya Allah, untunglah dapat benih macam tu. Dapat anak yang bagus macam tu. Tapi rupanya Ustaz, seperti mana yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, rupanya latar belakang anak itu sendiri mempunyai ibu dan ayah yang cukup luar biasa. Di rumahnya tak buka TV. Dan di rumahnya tiada hiburan dan sebagainya. Yang ada cuma mainan-mainan yang dimain dengan tangan sebagainya. Tak ada unsur-unsur hiburan-hiburan lain. Jadi ini menunjukkan satu kesan yang cukup mendalam kepada anak-anak tersebut terhadap apakah yang kita beri cerminan kepada anak-anak tersebut. Tapi Ustaz, ada lagi sahabat kita nak bersama dengan Fadil Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sahabat talian. Silakan. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, silakan tuan. Ni nak tanya Ustaz, ada dua perkara lah. Satu ni tentang adil ni, kita dalam bulan Ramadan ni kita rasa kita adil, kita rasa kita insaf, kita rasa kita tenang. Tetapi lepas je bulan Ramadan, lepas je itu kita dah mula dah insaf tak ada entah ke mana. Kalau bulan Ramadan kita rajin tahajud dan semua. Ya. Lepas bulan Ramadan dia habis semua. Tahajud entah ke mana, apa ke mana. Dan lagi satu nak tanya tentang keadilan. Ustaz dia sebut tentang adil pada anak-anak. Bagaimana dengan adil dengan isteri-isteri pula? Ya, isteri-isteri ya. Ya, terima kasih.
Terima kasih Encik Abdullah atas soalan yang diberikan. Terkejut kita kat sini ya. Itu dia. Moga dirahmati Allah SWT. Yalah, bila dengar lagu Ramadan tiba semangat kita Ramadan. Tiba-tiba dekat-dekat ni ketupat rendang, sila nikmati kawan. Habis ke mulai kita pun dah lupa habis dah Ustaz. Yang sibuk buat kuih raya, buat rendang dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang cukup penting yang Encik Abdullah berikan, bagaimana kita nak adil di luar bulan Ramadan sama seperti yang kita dapat di bulan Ramadan ni Ustaz. Dan yang kedua, adil kepada isteri tu Ustaz jawablah. Silakan. Okey. Baik, terima kasih pada Cik Abdullah Osman atas soalan yang sangat related dengan tajuk kita dan sangat menarik. Satu benda yang kita kena concern adalah cuba tengok balik tahun-tahun sebelum ni bulan Ramadan kita, Dai Aiman, adakah berlaku peningkatan amalan kita? Ataupun tahun lepas punya Ramadan sama je macam Ramadan tahun ni. Sama je kita punya kekusyukan, sama juga kita punya ibadah. Kita kena cek juga. Itu satu benda. Yang kedua adalah, ya betul, antara salah satu lagi keadilan kita terhadap kenikmatan ataupun berkat ganjaran yang Allah berikan dalam bulan Ramadan tidak beri pada bulan-bulan lain adalah untuk kita tambah lagi kita punya amalan. Ingat tau, bulan Ramadan bukan bulan baca Quran. Bulan Ramadan bukan bulan untuk kita beribadah. Sebab bulan baca Quran, bulan beribadah adalah bulan-bulan yang lain. Habis tu Ustaz, bulan Ramadan buat apa? Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita lipat gandakan lagi baca Quran. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita lipat gandakan lagi amalan ibadah yang kita mungkin buat biasa-biasa pada bulan-bulan yang terdahulu. Bukan baru nak start saya. Bukan nak start. Dia jadi baru nak start dah hujung-hujung tu dah dengar lagu raya, dia dah tak jadi apa. Sebab itulah kenapa Imam An-Nawawi meletakkan niat sebagai hadis pertama dalam hadis 40 Arba'in An-Nawawiyah. Sebab apa? Sebab niat itulah yang akan mempengaruhi kita punya semangat ibadah kita di luar bulan Ramadan. Kita tengok kan, kalau bulan Ramadan kita boleh tarawih sampai 8 rakaat, sampai 20 rakaat. Tapi kenapa luar bulan Ramadan kita nak buat solat sunat 4 rakaat 2 plus 2 pun tak boleh. Pun berat. So kita kena cek balik. Adakah selama ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita ibadah sebab Tuhan ataupun kita ibadah sebab Ramadan? Kita takut selama ni kita ibadah ni sebab Ramadan. Oh, sebab Ramadan kena ibadah lah. Sebab Ramadan kena puasa lah. Sebab Ramadan kena solat lah. Habis kalau luar bulan Ramadan, luar Ramadan kita bincang lain lah. Dia tak boleh macam tu. Sebab jangan kita ibadah kerana Ramadan. Contoh ayat ni. Tak boleh buat dosa ni. Kenapa tak boleh buat dosa? Bulan Ramadan. Habis kalau luar bulan Ramadan boleh buat dosa ke? Fikir dululah. Kan? Maknanya daripada perkataan kita pun boleh terjemahkan niat kita ni sebenarnya. Jangan kita avoid buat dosa ataupun berbuat lebih pahala hanya semata-mata disebabkan oleh Ramadan, sebab Ramadan tu makhluk. Maka buatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena cek balik niat kita. Apa niat kita? Ya Allah, aku buat ni bukan sebab Ramadan, tapi aku buat ni kerana Engkau, ya Allah. Ramadan ini adalah makhluk Engkau. Dan dalam bulan Ramadan ni aku buat lebih sebab aku tahu Engkau nak bagi banyak lagi kat aku. Inilah tempoh untuk aku dapat lebih ganjaran kasih sayang dan juga pahala daripada Engkau, ya Allah. Itu pertama, berkenaan dengan macam mana kita nak berlaku adil di luar bulan Ramadan dan juga di dalam bulan Ramadan adalah untuk kita memperbetulkan balik kita punya niat setiap hari. Sebab itulah kenapa Dai Aiman kita diajar untuk memperbaharui kita punya niat puasa. Nawaitu Shawma Ghadin tu kan. Kenapa kita diajar? Supaya kita sentiasa memperingati aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Dia tak ada saja aku puasa esok hari kerana Ramadan. Tak. Sebab tu kita kena sentiasa remind diri kita hari-hari. Dia bukan sekali batu cukup, sebab hati kita ni dia akan berbolak-balik. Hati kita ni akan dia bertukar-tukar. So itu kenapa kita perlukan ada niat. Dan yang kedua, berkenaan dengan keadilan dengan isteri-isteri. Yalah, maklumlah Ustaz, kalau kita sebut tentang keadilan kepada isteri ni, orang yang sibuk macam Ustaz ni, yalah kadang-kadang masa dengan isteri pun berapa jam je ada di rumah. Tapi Ustaz, kita simpan dulu soalan ni boleh? Baik, boleh. Kita akan kembali selepas ini. Biasakan diri menjalani kehidupan norma baharu. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan Mumban, tu nak pergi mana tu?
Saya tengok ada orang nak keluar pergi ke supermarket, ada yang bawa anak-anak bagai, ada yang bawa mak mertua, ada yang bawa mak sendiri. Tolonglah tuan-tuan, jangan bawa. Tolonglah ikut arahan PKP untuk kita selamatkan daripada virus yang menakutkan. Duk rumah nak, tolong duk rumah. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan semuanya pada pagi ini dalam keadaan adil, insaf dan seterusnya mendapat ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah pagi ini kita special. Kita ada tetamu kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik wallpaper belakang tu Ustaz. Macam mana? Cantik wallpaper belakang tu. Ini semua mem punya kerja lah. Oh ya Ustaz ya. Ini aktiviti PKP macam mana Ustaz? Saya? Aktiviti semasa PKP ni Ustaz? Oh, Alhamdulillah. Rasanya lagi sibuk kot daripada tak PKP ni. Oh, ya ke? Banyak program-program live dan juga ni lah recording dari rumah lah. Yalah, maklum lah. Maknanya walaupun stay at home tapi stay tune. Stay tune. Maklumlah, kita lah ceramah, kita lah producer, kita lah cameraman Ustaz ya. Baik Ustaz, hari ini tajuk kita adil, insaf dan tenang. Kita nak minta nasihat lah daripada Al-Fadil Ustaz, seorang bapa, seorang pendakwah, pemimpin. Mungkin Ustaz boleh berikan nasihat kepada kami bagaimana Ustaz untuk mendidik diri ya, agar menjadi seorang yang adil, insaf dan akhirnya mendapat ketenangan Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Da'i Aiman dan juga Ustaz Izhar, panel kita pada pagi ini. Terima kasih banyak. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz Izhar sebutkan tadi berkaitan tentang bentuk-bentuk kezaliman, termasuklah kezaliman dalam keluarga sendiri. Betul. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan banyak kali, Da'i Aiman, Ustaz Izhar, Ustaz, dalam Al-Quran berkait tentang jangan berlaku zalim. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun tidak zalim pada hamba dia. Kezaliman ataupun penganiayaan ini Allah sendiri tidak berlaku demikian. Dalam Quran Allah menyebutkan wa mallahu yuridu zulman lil ibad, dan Allah tidak menghendaki berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ada juga Allah Ta'ala menyebutkan wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan sesekali tidaklah Tuhanmu menzalimi hamba-hambanya. Ini banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kita Allah sendiri pun tak zalim pada hamba dia. Jadi kenapa kita perlu buat penganiayaan pada diri sendiri? Da'i Aiman, saya ada petik satu pandangan ataupun kata-kata daripada Syekh Tontowi. Syekh Tontowi menyebutkan bentuk-bentuk orang itu dia zalim pada diri dia ada 3. Ya. Ada berapa? Ada 3 Ustaz. No? 3 bentuk kezaliman pada diri sendiri. Pertama sekali, orang tu kalau dia zalim pada diri ada 3 tanda. Nombor 1, dia buat jahat lebih daripada baik. Maknanya baik dia buat tak? Buat. Tapi jahat overshadow. Jahat lagi banyak daripada baik yang dia buat. Maknanya dalam puasa pun puasa, menipu, melaknat, mencaci, maki orang lagi banyak daripada pahala-pahala lain ataupun kebaikan yang lain. Yang kedua, kata Syekh Tontowi, orang yang zalim ini, yang kedua tandanya, dia meninggalkan kewajipan. Dia meninggalkan kewajipan. Betul sangatlah Ustaz Izhar sebut tadi tu. Kewajipan mendidik anak, kewajipan meluangkan masa dengan anak, tak dipedulikan. Padahal kewajipan bapa tu bapa itu. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah dia buat perkara-perkara yang haram. Ini kata Syekh Tontowi, 3 tanda orang melakukan kezaliman. Jadi maknanya bagi menjawab persoalan itu, 3 perkara ini perlu dihindari. Pertama, buat jahat lebih daripada baik. Yang kedua, meninggalkan kewajipan. Dan yang ketiganya, buat perkara haram. Ini tanda orang zalim pada diri sendiri. Ya, maknanya Ustaz, kita ni ialah mungkin nombor 2, nombor 3 tu jaranglah kita dengar kan. Tapi yang nombor 1 tu agaknya ramailah. Ya, kata dua-dua buat sekali. Tapi kita lihat Ustaz, serba boleh. Serba boleh. Kita kadang-kadang buat adil pada diri sendiri tu, insya-Allah lah bolehlah berlaku adil pada diri sendiri. Tapi Ustaz,
dengan orang lain tak berlaku adil. Pada diri sendiri cukup semua. Semua dia jaga kesihatannya, makan minum sebagainya, tapi dengan orang lain, terutamanya kepada masyarakat, dia tak berlaku adil, Ustaz. Bagaimana tu? Betul. Kita dalam hidup, kita ada dua bentuk hubungan yang mesti dijaga. Pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Sebab itu, Dai Aiman, Ustaz Izhar, kalau perasan, kita ni dalam Islam, setiap ibadah kita, dia akan merangkumi dua perkara ini. Dua perkara ini, iaitu hubungan dengan Allah. Yang kedua, hubungan sesama manusia. Dalam kita melaksanakan ibadah solat, menyembah Allah, tapi Allah suruh sembahyang dalam keadaan apa? Berjamaah walaupun di rumah. Artinya apa? Hubungan Allah dijaga, hubungan manusia terpelihara. Sedap ayat tu. Betul, Ustaz. Hashtag. Okay. Lagi maknanya apa? Kalau kita sekadar menjaga kebajikan diri saja, tak jaga kebajikan orang lain ataupun hablum minan nas ataupun makhluk lain, pun termasuk dalam bentuk-bentuk kezaliman. Sebab apa? Sebab kita ingkar pada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Sebab dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah SWT mengajarkan supaya kita mesti menyantuni, buat baik kepada beberapa golongan. Iaitu antara lain, kita bacakan pengertiannya saja. Golongan yang mesti kita santuni dan buat baik siapa? Pertama, ibu bapa. Menerusi ayat tersebutlah ya. Ya. Pertama, ibu bapa. Yang kedua, kaum kerabat, adik-beradik. Yang ketiga, anak yatim. Yang keempat, fakir miskin, orang miskin. Yang kelima, jiran. Yang keenam, rakan sejawat. Yang ketujuh, orang musafir yang terputus bekalan. Yang ke-8, hamba. Hamba tu tak adalah, cuma ini antara golongan-golongan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran supaya kita santuni. Kalau kita tak jaga sebaiknya, kalau kita tak layan sebaiknya, zalim lah. Dia buat zalim. Oh, kalau dengan orang luar baik sangat. Mak bapak sendiri rumah, peti air, lekang pintu. Oh, kalau orang lain sibuk sangat nak tolong. Ada tak berlaku macam tu? Ada. Isteri minta nak beli baju raya pun tak mau. Dia kata, dia tak payah, ini zaman berjimat-jimat. Apa jimat-jimat? Itu tanggungjawab abang tau. Kejap lagi kalau ada masa kita nak share. Suami, dia mesti kena tunaikan beberapa tanggungjawab penting yang banyak orang dia mengabaikan. Zalim sungguh. Geram pula nama. Baik, Ustaz. Apa nama tu kita sebutkan sebagai Islam tak mengajar kita lah untuk berlaku zalim. Tapi Ustaz, dalam musim PKP ni, dalam musim Allah uji kita seperti ini, ada juga yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Dan mungkin Ustaz boleh ceritakan kesan terhadap orang yang berlaku zalim ni, Ustaz. Baik. Orang yang berlaku zalim ni, banyak ayat-ayat Quran maupun hadis yang boleh saya simpulkan bahawa kezaliman itu, dia punya kerosakan daripada zalimnya itu akan kembali balik kepada dia. Atau kata Ustaz Izhar, what you give, you get back. If you not get back, you go back. Itu. Maknanya, sebagai contoh, bentuk-bentuk kezaliman pada diri sendiri apa dia? Iaitu kedekut, bakhil. Itu tanda-tanda orang zalim. Sebab orang yang kedekut ini, apa bahana dia akan dapat? Kita ambil salah satu contoh kezaliman, iaitu kedekut. Dan apa kesan orang kedekut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingatkan kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, setiap pagi kata Nabi ada dua malaikat yang akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa dia? Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah balasan ganti yang baik kepada orang yang suka bersedekah, berinfak. Lalu malaikat yang kedua pula berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah hancur, kerosakan, kemusnahan kepada puak-puak yang kedekut, bakhil, tak nak menyumbangkan harta, menginfakkan harta dia, zalim pada diri sendiri. Itulah. Jadi Ustaz, maknanya sebagai satu daripada bentuk contoh kezaliman. Dalam bulan Ramadan ni patut lebih banyak bersedekah, banyak menginfakkan hartanya, sebab Nabi sendiri ajwadan nas, paling pemurah punya manusia. Tapi bila masuk Ramadan, Nabi lebih lagi pemurah. Maka kedekut itu pun salah satu daripada bentuk-bentuk kezaliman juga. Lagi teruk, dia kedekut dengan ahli keluarga sendiri. Allahu Akbar. Jadi Ustaz, maknanya jangan berkira sangatlah dengan isteri tu.
bagi je lah. Dia nak beli baju raya tu, kita tolong bayar je lah Ustaz ya. Tapi tadi ada caller kita bertanyakan satu soalan. Bagaimana pula, tadi Ustaz sebutkan kita kena buat baik pada ahli keluarga kita. Tapi ni soalan ni mencabar Ustaz, berbuat baik kepada isteri-isteri kita Ustaz. Isteri-isteri. Bagaimana tu? Silakan. Saya percaya bukan setakat orang Bukit Badung saja, tapi di mana-mana pun kena dengar benda ni. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian. Suami, antara tanggungjawab penting yang perlu dia laksanakan dan dia tunaikan pada ahli keluarga dia ialah antara yang digariskan ataupun yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, antaranya ialah pertama sekali menyediakan makanan. Habis minum Ustaz, sekali lah tu. Yang keduanya ialah tempat tinggal, menyediakan tempat tinggal. Jangan ajak jubah jabatan pula, jangan. Menyediakan tempat tinggal, ada rumah. Yang ketiga, menyediakan pakaian. Yang keempat, menyediakan bahan-bahan masak. Yang kelima, menyediakan perkakas rumah. Yang keenam, menyediakan alatan-alatan membersih badan. Yang ketujuh, menyediakan pembantu rumah jika mampu. Itu antara kurang lebih yang suami kena sediakan. Tapi dah tanya alalang pasal baju raya tadi tu. Ya Ustaz. Pakaian kalau nak diikutkan setahun berapa yang paling-paling yang jadi wajib untuk suami sediakan? Berapa pasang? Biasa 2 set Ustaz, boleh ke? 2 pasang. Dua pasang ya. Itu yang wajib. Orang perempuan janganlah peleceh pula. Alah Ustaz, 2 pasang je. Pagi nak pergi situ, ini petang nak pergi mana. Tak, dia macam ni. Kita sebut yang wajib. Nampak tu? Ada ikhlaq kat situ. Wajib. Itu ada 2 pasang. Maknanya selebihnya itu ihsan, sedekah daripada sang suami. Atas dasar terima kasih, menyayangi, menghargai seorang isteri yang tiada gantinya. Ustaz, saya yakin ibu-ibu di rumah sana terus pegang telefon saya, terus tengok apa baju yang nak dibeli tu. Sebab dia orang seronoklah bila Ustaz bagi satu motivasi seperti ini kepada suami di luar sana. Terima kasih Ustaz. Suami dia, mai dengar. Mai dengar ya. Terima kasih Ustaz atas pencerahan yang diberikan. Mudah-mudahan inilah memberi inspirasi kepada ayah-ayah di rumah sana untuk berlaku adil, terutamanya kepada keluarga mereka. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, tadi satu perkara baju raya saya. Kita ni bukan apa, ya, kadang-kadang bukan 2 pasang, terlebih-lebih pasang dibuatnya. Betul. Baik, Ustaz, tadi satu perkara penting yang kita nak highlight di sini adalah berkaitan dengan hablum minallah dengan hablum minannas. Satu perkara penting yang kita jangan diabaikan salah satu. Kadang-kadang kita kepada manusia tak ada halnya. Boleh bincang. Tapi dengan Allah, cinta kepada Allah ni the fail. Mungkin bagaimana kita nak imbangi 2 perkara itu Ustaz? Baik, saya yakin ada orang yang dia sangat bagus daripada segi hablum minallahnya. Yep. Tapi hablum minannasnya mungkin agak kurang. Ada orang yang dia hablum minannas macam Aiman sebut tadi, memang boleh bincang apa-apa hal roja aku sampai. Sebelum roja aku dah sampai dah. Kan? Ya betul. Tapi mungkin daripada konteks hablum minallah dia agak kurang sikit. Jadi macam mana kita nak mengimbangi supaya berlaku keadilan itu, meletakkan sesuatu di tempatnya. Jom kita cerita dulu orang yang menjaga ibadahnya, menjaga solatnya, tetapi dalam konteks dia dengan manusia kurang. Maka kita kena tengok, cek balik supaya kita akan tidak berlaku kezaliman. Sebab tadi Ustaz Ilyas banyak sebut perkataan zalim. Ustaz, apa beza zalim dengan tak adil? Adil, kata lawannya adalah zalim. Maknanya kalau orang yang tidak adil, dia sebenarnya adalah zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. So contohnya adalah ada orang ni dia sangat menjaga solatnya. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, dia jaga ibadahnya, baca Al-Quran, dia baca dia banyakkan berzikir, tapi dalam masa yang sama dia hanya solat dekat rumah tanpa ajak anak-anak dan juga isteri dia. Maknanya zalim ni bukan semata-mata buat jahat Ustaz? Ya tak. Duduk senyap pun boleh jadi zalim. Maksudnya tak kacau orang pun boleh jadi zalim sebab
Sebab tu dalam Islam dia tak ada konsep kubur masing-masing, aku tak kacau kau, kau tak kacau aku. dia dalam Islam dia tak ada tu. Semua kita ni berkaitan. Maknanya kalau kita hanya fokus, tak apalah ustaz macam ni, kat rumah saya ada isteri, ada anak-anak, saya fokus semayang saya je. Saya fokus baca Al-Quran saya je. Anak saya jadi apa, isteri saya jadi apa, saya tak kacau dia orang. Itu hak dia orang. Macam tu. Sebenarnya dia tidak memenuhi ataupun dia tidak adil terhadap isteri dan juga anak-anak. Sebab itulah cuba cek balik hubungan kita dengan Tuhan, insya-Allah mungkin okey, tapi hubungan kita dengan keluarga kita mungkin masih belum lagi cukup bagus. Dan ingat satu benda dalam Islam, dia ada satu konsep dipanggil sebagai fiqh aulawiyat. Maknanya ada perkara-perkara yang kita kena utamakan dalam kehidupan kita. Sebab itulah Ustaz Ilyas sebut tadi tu, apa guna kalau kita ni gigih betul pergi bagi bantuan, bagi derma, bagi sumbangan dekat orang luar, tapi mak kita sendiri, ayah kita sendiri dekat rumah tak cukup makan. Sebab itulah Islam mengangkat fiqh aulawiyat, maksudnya keutamaan dalam kita memberikan sumbangan, beri bantuan dan juga keadilan itu sendiri. So itu benda yang kita kena cek balik. Dan juga kalau ada orang dia mengutamakan manusia, mengabaikan Tuhan, maka itu pun satu bentuk kezaliman terhadap dirinya sendiri. Sebab apa salah yang dia buat, dosa yang dibuat tak efek kat Tuhan. Maknanya kalau kita tak semayang, adakah akan kurang kekuasaan Allah? Tak. Kalau kita kurang zikir, adakah kebesaran Allah tu akan makin mengecil? Tak. Maka itu adalah kezaliman terhadap dirinya sendiri. Sebab tu cek balik, kalau kita betul hubungan kita baik dengan manusia, that's good. Bagi sumbangan, join NGO, jumpa orang bagi salah, apa-apa dia orang pertama untuk bantu. Tapi dalam konteks solat, dalam konteks ibadah, dia dengan Tuhan tak berapa cantik. Dosa masih lagi tak nak tinggalkan. Sebab tu dia pergi daripada keadilan tu, kalau dia buat betul-betul keadilan, maka akan sampailah keinsafan. Ya Allah, selama ni rupa-rupanya aku dengan Tuhan ni tak ngam. Aku kalau semayang ni tak khusyuk. Dan dibetulkan balik dia punya keinsafan dan taubat tu, maka akan capailah ketenangan. Itulah dia punya flow tu, cantik dah. Sehingga hujungnya kita akan dapat kesannya adalah ketenangan. Betul. Jadi Ustaz, kita nak perincikan lagi tentang keadilan ini. Berikutan dengan baru-baru ni ialah satu Malaysia kita menyambut Hari Ibu. Macam-macam ucapan lah. Ibu engkaulah ratu hatiku. Macam-macam Ustaz, lagu ada kat luar sana. Jadi Ustaz, kita lihat di sini bahawa bagaimana pula keadilan kita untuk ibu kita. Baik. Sedangkan ini merupakan satu tunjang dalam kejayaan seseorang itu, dalam kerjaya mereka terutamanya. Tapi Ustaz, kita nak berehat seketika. Biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu, jangan keliru. Kita kembali selepas ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu ya Allah daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oh ibu, engkaulah. Sambung, cuba sambung orang di rumah. Sebab biasanya orang karaoke kat rumah tu dia boleh sambung. Jadi baru-baru ni kita menyambut Hari Ibu. Yang mana kita melihatkan di Facebook banyak orang memberikan ucapan yang cukup menghayat hati kepada ibunya. Tapi bila tanya kepada saya, ibu, minta maaf, saya tak orang kata apa, mengucapkan selamat ibu sebab hari-hari Hari Ibu. Itu dia kan. Melting. Jadi itu dia. Mungkin Ustaz boleh terangkan tentang keadilan kepada ibu. Tapi sebelum tu Ustaz, sahabat kita di Facebook, Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Baru-baru ini viral menunjukkan penderaan terhadap haiwan sehinggakan mati haiwan tersebut. Soalan saya, bagaimana pengadilan kelak bagi insan yang menginayai
Walaupun ia hanyalah sekadar binatang, namun jika seorang itu insaf atas perbuatan tersebut, apakah yang patut dia lakukan agar hati yang kesal itu berasa ketenangan? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. Mungkin dia melakukan perkara tersebut di luar kawalan ataupun perkara telah berlaku. Jadi sekarang ini dia telah insaf, adakah dia akan kembali mendapat ketenangan, Ustaz? Baik, cerita pasal haiwan, kucing, anjing dan sebagainya. Saya terus terang bagi tahu sebelum ini adalah satu segmen makhluk Tuhan yang saya sendiri personally tak berapa nak concern dulu. Kita lebih concern tentang kemanusiaan sampai tahap pergi ke misi kemanusiaan, dan itu satu konteks yang tak salah. Tapi lately ni dapat kesedaran bahawa rupa-rupanya ada makhluk Allah yang selama ni kita abaikan, iaitu adalah kucing, anjing, haiwan-haiwan peliharaan dan sebagainya, ataupun haiwan-haiwan yang memang ada di sekitar kita dan hidup berkongsi bumi yang sama, yang kita tak ambil kisah sangat sebelum ni. Walhal mereka pun antara golongan-golongan makhluk Allah yang kita kena penuhi hak mereka. The word sekadar binatang, saya kira itu adalah perkataan yang merendah-rendahkan makhluk Allah itu sendiri. Sebab mereka juga adalah makhluk Allah yang perlu untuk kita santuni. Banyak viral pasal dia gantung anjing, banyak sangat viral pijak kucing yang berlaku dekat Brazil pada 2015. Dia pijak kucing sampai mati anak kucing tu. So ada lagi konteks lain yang dia memang mendera sampai tahap mati haiwan tersebut. So kalaulah ada orang dia buat perkara macam ni, ini memang jelas-jelas kezaliman yang dilakukan kepada makhluk Allah dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat nanti. Maknanya nanti dekat akhirat bukan sekadar kita saja dibangkitkan, seluruh makhluk-makhluk Allah termasuk haiwan-haiwan pun akan dibangkitkan nanti dan kita akan dipertanggungjawabkan. Bukan alah kucing je pun bunuh tak ada apa pun. Yalah. Tak. Setiap nyawa makhluk Allah ini, maka kita akan bertanggungjawab kalau itu adalah kesan daripada kezaliman yang kita buat. Jadi maknanya kalau ada orang dibuat zalim dan dia insaf dan dia dapatkan ketenangan, apa yang dia boleh buat? Maka dia perlu melalui proses taubat 4 perkara tadi tu. Kan, menginsafi diri sendiri, menyesal dengan apa yang dia buat, dan juga dia kena kembalikan hak balik. Maknanya kalau dia rasa bersalah sebab sebelum ni dia pernah dera kucing sampai mati, maka untuk mengubati hati dia supaya dapat ketenangan, maka dia kena pergi banyak bantu kucing-kucing liar, kucing-kucing di pusat kejagaan, infakkan banyak makanan, penjagaan dan sebagainya supaya dapat menenangkan hati ini semua. Yang best Ustaz, di musim PKP ni ada di kalangan mereka yang tolong jaga kucing jiran pun ada. Jadi ini salah satu daripada kita nak mengurangkan orang kata apa, tekanan minda, tekanan jiwa dalam diri kita. Jadi kita sebenarnya beruntung hari ini Ustaz. Kita bersama dengan Datin Sri Dr. Fazilah Haji Muhammad Ali, seorang pakar motivasi dan kaunseling keluarga. Masya Allah. Kita bersama dengan beliau. Assalamualaikum Datin. Assalamualaikum Datin Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datin? Alhamdulillah. Oi, nampak lawa je rumah tu, hari-hari membersihkan rumah ya. Jadi Datin, yalah, walaupun setengah orang itu rumahnya luas, rumahnya besar, tapi masih lagi memberikan kesan psikologi kepada ahli keluarga itu sendiri, sebab ialah pergi ke dapur nampak muka dia, ya, naik ke rumah nampak muka dia, lalu kot tangga pun nampak muka dia juga. Jadi memberikan sedikit tekanan bila berada di rumah ni. Mungkin bagaimana Datin di rumah? Silakan. Okey, dalam biasanya ya, kalau kadang-kadang suami isteri ni dia pergi kerja balik pukul 6 baru, atau kerja bank balik pukul 8 baru jumpa keluarga dia. Tapi sekarang ni 2 bulan duk tengok itulah pergi balik. Tambahan pula kalau orang-orang muda sekarang yang tinggal di bandar, dia tinggal di kondominium ataupun dia tinggal rumah yang agak kecil. Jadi menyebabkan kesesakan di rumah dia juga jadi satu masalah yang menyebabkan dia stres. Satu tekanan yang besar pada diri mereka. Sampai belaga lah Datin ya. Itulah. Baik Datin,
bila kita lihatkan musim PKP ini, kita nak bertanya kepada Datin lah ya, daripada sudut psikologinya, bagi mereka yang menzalimi orang lain, adakah ianya dianggap bermasalah? Sebab apa kadang-kadang kita lihat, kita dah jagalah Datin. Kita pakai face mask, kita pakai hand sanitizer dan sebagainya. Tapi ada lagi yang berlaku zalim ni. Dia tak nak ikut arahan pemimpin ini. Dan apa sebenarnya yang disebutkan? Adakah ianya dianggap bermasalah orang ni? Disilakan. Ya, di sini orang ini menghadapi tekanan, itu satu tekanan mental yang amat teruk. Jadi di sini bila dia kena ikut, dia kena lalu sekatan-sekatan jalan raya jika dia nak pergi, dia pergi seorang-seorang atau dua orang mengikut syarat-syarat yang tertentu. Jadi ini menimbulkan satu rasa stres yang mana nak basuh tangan. Betul. Kalau nak ambil barang dari luar pun kena basuh, kena lap dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan membuatkan mereka merasa stres yang amat sangat. Ada barang sampai dari orang takut kena orang lain. Jadi semua tindak tanduk kita menimbulkan keadaan yang stres yang amat sangat. Tambahan pula dengan anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil, kalau pembantu rumah dulu anak kecil dihantar ke tempat pembantunya. Betul. Tetapi sekarang tak ada, ya, tak ada, pembantu tak boleh datang dan sebagainya. Ini juga menimbulkan menunjukkan satu pengorbanan pada kita. Yang kalau timbul tak adil tu, yang timbul takut dan sebagainya ni, kadang-kadang suami tu rasa fobia. Yeah. Fobia apabila dia tengok penyakit, ada penyakit wabak COVID-19 ini ada. Jadi dia takut dapat ke anak dia ke, dapat ke isteri dia ke, kerana perasaan kekecewaan itu dah timbul, ya, dah timbul sewaktu mungkin ibu bapanya dah meninggal, adik-beradiknya dah meninggal. Jadi dia takut. Bila takut kena pada keluarganya pula. Ini menunjukkan sesuatu yang menyebabkan stres pada suami, pada isteri dan sebagainya. Terutama pada keluarga itu. Mulalah menjerit sana, menjerit sini dengan suara yang keras. Tetapi kita cuba elakkan, cuba bermuhasabah diri. Waktu 2 bulan kita duduk ni, kita kena bermuhasabah diri tentang diri. Mengapa aku ni zalim ke dekat isteri aku, dekat suami aku ni sombong ke? Sebenarnya kadang-kadang dari segi psikologi menunjukkan dia berasa takut. Dia berasa takut sangat dalam situasi itu. Datin Sri sampaikan ada di Facebook nyatakan bahawa bilalah pusat jagaan ni nak buka, saya dah tak tahan dah nak jaga anak OKU saya sendiri. Anak sendiri tu Datin, ya. Jadi adakah ini merupakan amanah Allah, kita kena ingat. Kita bukan nak letak pada pembantu rumah atau pembantu penjaga anak kita walaupun anak itu OKU. Itu kita punya amanah Allah bagi. Kita kena jaga dengan sebaiknya, ya. Tapi ini adalah satu masalah, ya, yang menganggap anak ini kena bagi dekat orang. Anak ini orang aja. Tidak, itu tanggungjawab kita. Perlu ingat, itu tanggungjawab kita. Sampai mati pun itu tanggungjawab yang Allah bagi. Inilah yang menyebabkan kena ada keinsafan di situ. Kita kena, kalau sekiranya isteri stres, suami bagi nasihat. Kalau suami stres, isteri kena bagi nasihat. Kalau dua-dua stres, kau telefon mak. Mak, bapa, tolong nasihat sekejap. Suami ni macam mana si Ahmad ni, asyik nak marah je, tolong nasihat. Telefon mak mentua. Ya? Maknanya mak kita pun pakar psikologi juga, ya? Ya. Ya, orang tua-tua ni dia mau dengar cakap. Betul. Tapi kalau orang lain cakap dia marah, biar mak dia bercakap. Ya. Ini ego orang lelaki. Ego sang suami. Tapi sebaliknya zaman moden ni isteri juga kadang-kadang zalim pada suami juga. Ya. Kalau ramai-ramai dia tak nak tidur dengan suami, dia tidur dengan anak-anak dia ramai di depan TV. Jadi menyebabkan suami tidur seorang-seorang. Tak adil. Itu tanggungjawab, ya. Ini yang kita kena perhatikan. Baik, Datin Sri, kalau kita duduklah, kita duduk dalam situasi orang yang zalim. Kita ni orang zalim. Apa sebenarnya kepuasan yang ada pada diri mereka ni, Datin Sri?
Kalau dia zalim tu mungkin ini dia kata dia zalim, dia marah ataupun dia maki ataupun dia tampar isteri. Itu dia rasa akan timbul satu kepuasan. Ini penyakit. Ini penyakit atau konflik yang terdapat dalam dirinya yang mana dibawa daripada waktu dia kecil. Ya, menurut ahli-ahli psikologi, waktu kecil ni dah terbentuk personality yang tidak baik ni, ya. Perkara-perkara yang tidak baik, sifat-sifat ini mungkin kerana dia tengok, ya. Dia tengok ibu bapanya bersikap begitu, bapaknya memukul maknya, ya, berkelahi, bergaduh. Ini dia cerapkan dalam diri dia waktu dia kecil. Bila dia kahwin, dia pukul isteri. Dia rasa itu perkara biasa. Itu perkara tanggungjawab dia. Tapi sebenarnya dalam dunia yang demokrasi ni, kita kena saling bertimbang balik antara satu sama lain. Bawa bincang lah. Bawa berbincang. Bawa berbincang. Ya. Jadi Datin Sri, kesan dia terhadap keluarga bila mana ibu ayah ni ada yang di kalangan mereka yang berlaku zalim, kesan kepada anak-anak. Dan mungkin nasihat daripada Datin Sri bagaimana kita nak mengubah sikap itu agar menjadi lebih adil, Datin. Jangan tunjukkan kemarahan atau perkelahian atau pertelingkahan kita di hadapan anak-anak yang masih kecil. Kerana ini akan membuatkan satu pelajaran baru bagi dia. Oh, macam tu ya. Untuk dapatkan keadilan, untuk dapatkan kebaikan. Mak nak baju 3 helai, bapak nak beli 2 helai saja. Macam tu ke yang bapak marah, mak marah. Mak jadi marah pada bapak dia. Ngapa saya nak 3 helai, awak bagi 2 helai? Katakanlah ya. Jadi ini menimbulkan satu konflik. Dan ingatkan Ustaz, saya sedang berfikir pada zaman kita wabak COVID-19 ini. Dan kita ada PKP, kemudian kita akan terus setahun ataupun ujung tahun ini akan timbul lebih banyak masalah mental. Masalah kesihatan mental. Kerana ini akan mempengaruhi pada anak-anak muda sekarang. Ini merupakan satu yang Datuk Seri pembelajaran baru buat anak-anak. Kalau yang baik ditunjukkan maka baiklah. Tapi kalau yang buruk maka kesannya akan menjadi buruk. Terima kasih Datin Seri atas penjelasan yang diberikan. Saya yakin dan percaya mudah-mudahan ramai ibu-ibu di luar sana menjadikan Datin sebagai inspirasi dalam membentuk keluarga yang harmoni. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi Datin Seri. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa. Semoga semua orang tenang-tenang selalu duduk di rumah baik-baik. Berkasih sayang antara satu sama lain. Al-mawaddah rahmah. Ya, betul. Terima kasih Datin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, seronok kita tengok Datin tu ya. Macam mak kita. Betul. Sakinah mawaddah. Sakinah mawaddah. Baik. Ustaz, doktor tadi, Datin Dr. Fazilah Haji Muhammad Ali merupakan pakar motivasi dan kaunseling keluarga. Psikologi bila mana terhimpit, terpenjara dalam ketaatan itu merupakan satu perkara yang gusar dalam jiwa diri seorang ibu dan ayah. Jadi apa pandangan Ustaz terhadap apa yang disebutkan oleh Datin Seri tadi? Saya yakin masing-masing dia alami tekanan masing-masing. Sebagai contoh, tekanan bagi suami yang tak mampu untuk bekerja sebabkan oleh PKP dan lebih memberikan tekanan lagi apabila suami itu kena buang kerja. Allah. Suami dia adalah satu-satunya orang yang mencari nafkah sebab isteri suri rumah. Dan end up terpaksa diberhentikan kerja atas faktor syarikat tutup. Ataupun gaji terpaksa dipotong 50% ataupun terpaksa untuk cari kerja lain, maka itu tekanan untuk si suami. Saya yakin suami-suami yang tengah menonton Tanyalah Ustaz ni mungkin ada antara tuan-tuan yang sekarang ini sudah kehilangan pekerjaan, yang sudah gajinya dipotong hampir separuh dan ada sekarang tengah mencari-cari apa lagi alternatif untuk memberi makan untuk anak-anak. Ya, betul, alhamdulillah kerajaan kita berikan bantuan prihatin nasional kepada kita. Tapi dalam masa yang sama, tekanan kepada si suami dan juga ketua keluarga sebab dia kena cari solution macam mana cara untuk dipastikan anak-anak dan isterinya boleh survive pada bulan-bulan yang akan datang. Itu tekanan daripada suami. Tekanan pula bagi isteri, terpaksa untuk rangka aktiviti apa untuk anak-anak kat rumah. Kan? Melukis dah, memanjat dah. Macam-macam jenis video dah buat dah. Kan? So dia tak tahu apa lagi nak kena buat untuk pastikan anak dia boleh
boleh tenang sebab anak-anak mungkin seminggu 2 minggu dia boleh tenang, tapi kalau dah sampai 2 bulan mak dia pun dah habis kreativiti, apa pun dah tak tahu nak buat apa dah. Sampai kipas-kipas dipanjat kan. Jadi itu tekan juga bagi sang isteri ataupun sang ibu di rumah. Sama juga tekanan daripada anak-anak. Anak-anak selalunya boleh keluar, pergi main bola, pergi jumpa kawan-kawan, pergi trip, pergi untuk lepak dengan kawan-kawan, tapi dalam keadaan sekarang ini anak-anak tak dapat nak keluar, tak dapat nak jumpa kawan-kawan, maka terperuk kat rumah, maka ia memberikan tekanan juga pada anak-anak. Betul kata Datin Sri tadi. Ya. Dia sebenarnya memberikan tekanan kepada semua orang-orang dekat rumah, dan paling kita risaukan bila kita dapat tahu kes di rumah itu berlaku penderaan daripada ayah kepada anak-anak. Bukan saja penderaan, tapi juga penjenayah dalam rumah dalam konteks merogol anak-anak ke rumah. Allah kan, sex abuse kata Mak Saleh kan dekat rumah. Jadi menyebabkan anak-anak jadi tertekan kat rumah. Ayah tertekan, anak tertekan. Duduk rumah yang mungkin tak luas menyebabkan mereka masing-masing tertekan. Sebab tu dalam konteks macam ni perlu untuk ayah itu sendiri cari alternatif macam mana untuk bagi ketenangan itu berada dalam rumah. Ketua keluarga itu sendiri yang perlu untuk usaha lebih sikit. Maknanya ini peranan ketua keluarga dalam menyeimbangi jiwa diri anak-anak tersebut. Dan kita pun, kerajaan telah menyediakan panggilan-panggilan untuk kita buat panggilan bila mana kita rasa stres sebagainya untuk meredakan ketenangan dalam jiwa. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan yang Ustaz berikan. Kita tamat di TV3 dan kita akan sambung 30 minit lagi di TV9. Biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Saya Daya Iman mengundurkan diri. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di dalam program Tanyalah Ustaz pada hari ini. Kita pada hari ini kita membincangkan tentang tajuk adil, insaf dan tenang. Jadi insya-Allah dalam kita membincangkan tentang tajuk ini, Fadil Ustaz, kita melihatkan akan perubahan yang banyak berlaku di dalam masyarakat pada ketika ini. Namun begitu Ustaz, ialah seperti mana Ustaz sebutkan sebentar tadi bahawa orang boleh beli ubat yang mahal, ya, tetapi tak dapat membeli kesembuhan. Orang sanggup berhabisan ribuan ringgit pergi melancong nak mendapat ketenangan. Tetapi sebenarnya itu hanyalah satu kata-kata yang biasa. Sahabat kita Al-Ali Ali ada bertanya di Facebook Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Bolehkah untuk mendapat ketenangan dengan mengambil ubat-ubat tertentu sekiranya cara lain tidak membantu? Adakah cara tersebut dikira adil pada diri sendiri? Adakah cara-cara lain yang dapat memberi keinsafan sekiranya cara tersebut tidak betul mengikut ajaran Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Maknanya Ustaz, orang sampai sanggup makan pil penenang tu, tak jumpa tenang tu kat mana. Adakah benda ini dibenarkan ataupun bagaimana caranya Ustaz? Okey, saya nak cerita dulu dalam konteks psikologi klinikal. Kesihatan ni dia ada dua faktor ataupun dua jenis. Satu kesihatan fizikal, maksudnya kita sakit jantung, sakit buah pinggang, kita
gout kan, Yep. go out. So itu adalah sakit bersifat fizikal yang kita boleh nampak. Ada satu lagi sakit yang dipanggil sebagai sakit dalam konteks psikologi, benda yang kita tak nampak dia berkaitan dengan mental, ataupun dipanggil sebagai mental illness, sakit dalam konteks kita punya mental dan kita punya psikologi. Jadi kalau dia penanya soalan tadi bertanya dalam konteks psikologi, perlu untuk pergi jumpa dulu dengan pakar psikologi ataupun psikiatrik untuk menerima advice ataupun nasihat. Sebab ada orang yang dia ni ada masalah daripada segi kesihatan mental, hanya perlu untuk melalui terapi-terapi tertentu saja tanpa mengambil sebarang ubat. Tapi ada juga jenis orang yang dia perlu untuk ambil ubat antidepresan sebagai salah satu contoh ubat yang diambil untuk regulate ataupun menenangkan proses yang berlaku dalam mental seseorang. Kalau anda kata itu dinasihatkan oleh pakar psikiatrik, maka zalimlah kalau tak ambil. Maka zalimlah terhadap diri sendiri, tak adillah terhadap diri sendiri kalau kita tak ambil. Sebab badan kita ni ada hak untuk mendapat kesihatan. Tapi kalau kita tiba-tiba tak ada pergi cek doktor, tak ada pergi jumpa psikiatrik, tiba-tiba terus pergi kad online beli ubat penenang, maka itu adalah salah satu kezaliman terhadap diri kita sendiri. Atas sebab kita nak tenang, kita ambil ubat tenang. Syaratnya kena nasihat doktor. Kena nasihat doktor sebab doktor lebih pakar dalam apa yang dia diagnose dalam badan kita. Mana boleh kita simply nak ambil ubat macam tu saja, kita bukan pakar psikiatrik kan. Kita rasa main ambil je Ustaz ya. Main ambil. Tu satu lagi, jangan kalau kita tak tenang, jangan kita suka-suka pergi ambil ubat penenang, pergi beli ubat penenang sebab belum tentu kau tenang. Mungkin kau tenang kejap, tapi dia akan memberi kesan kepada otak secara berpanjangan. Sebab tu ada orang ambil dadah, ada orang isap gam. Kenapa? Sebab dia rasa ini akan bagi ketenangan. Tenang tak? Tenang. Memang tenang tuan-tuan. Melayang-layang tuan-tuan. Boleh tembus langit ketujuh tuan-tuan. Tapi belum tentu boleh balik semula kan. So dia akan memberi kesan berpanjangan, otak atau mental kita akan semakin rosak dan kita telah sebenarnya menzalimi diri kita sendiri. Badan ni adalah amanah yang Allah bagi dan kita pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita jaga amanah kita ni sebaiknya. Sebab itulah kalau kita tak pergi jumpa doktor dan doktor tak sahkan pun kita perlu ambil ubat, any ubat, maka tak perlu ambil ubat. Dan kalau kita hanya perlu untuk lalui terapi-terapi tertentu oleh psikologi, maka wajib untuk kita pergi supaya kita berlaku adil untuk diri sendiri. Saya yakin ada orang yang ada masalah dari segi mental illness ni, ada orang yang dia malas nak pergi. Ada appointment lah, tak naklah pergi, payahlah. Sebenarnya kita buat macam tu, kita sedang menzalimi diri kita sendiri, maka susah dan payahlah untuk kita mendapat ketenangan. Baik Ustaz, itu kita sebut tentang ubat penenang. Adakah ubat penenang yang Allah berikan kepada kita di dalam Quran mungkin Ustaz? Okey. Ramai orang kata, ini kalau sakit mental ni depression orang panggil kan, depression, anxiety apa semua, ni mesti lupa Tuhan lah ni. Tak semestinya. Sebab apa? Sebab kita kena tahu ada beza orang yang sakit dengan orang yang kurang imannya dalam hati. Tak boleh kata ke orang-orang yang depression, kau ni mesti kurang zikir ni, kurang tengok tanyalah ustaz ni. Belum tentu lagi orang itu kurang ingat Tuhan. Mungkin dia punya solat lebih banyak daripada kita. Khusyuk dia lebih tinggi daripada kita yang tak depres ni. Sebab tu kita kena pandai membezakan tentang dua benda ni. Tentang orang yang memang ada masalah depression ataupun orang yang memang kurang imannya. So saya nak ulas sikit tentang orang yang kurang imannya. Bukan dalam konteks sakit mental. So yang kurang imannya ni kita tak boleh nak judge orang. Engkau tengok pakai songkok hari ni macam riak lah. Macam tu tiba-tiba. Macam riak lah tengok hari ni pakai kopiah putih ni macam bagus sangat. So, iman ni kita tak boleh nak judge orang. Tengok macam orang pakai tudung labu, ini tinggi iman, belum tentu. Sebab iman ni dia benda yang tak nampak, benda yang hanya Allah tahu. So, jadi apa yang perlu untuk kita buat adalah kita sendiri tahu takat mana kita punya iman. Macam nak tahu, dengar azan, kita pergi solat terus tak?
Kalau tak tu ada something wrong dengan iman kita. Contoh tengok geram makanan minuman, geram air katira kan, geram kan. Semua benda-benda yang dekat online. Maka kalau kita buka puasa, maka kita dah tahulah takat iman kita tu dekat mana. Tapi kita tak boleh judge orang. Tak boleh judge orang. Kita tengok diri kita sendiri. Jadi, apa yang Allah berikan kepada kita guideline macam mana untuk mencapai ketenangan, menjawab soalan dari Aiman tadi adalah Allah beritahu hanya dengan mengingati aku hati akan tenang. Allah. Kita letak Allah dalam jiwa kita. Mustahil hati akan serabut bila Tuhan ada dalam hati. Mustahil hati akan rasa bercelaru kalau Tuhan ada dalam hati. Sebab Allah ini andai hamba-Nya ingat pada Dia, pasti hati akan tenang. Selesai. Kalau ada masalah datang pun, Dia tak jatuh teruk sampai tak boleh bangun. Dia tahu macam mana. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, pelik orang soleh, orang beriman ni pelik. Sebab kalau ada ujian datang padanya, maka dia bersabar. Maka kalau nikmat datang pada dia, maka dia bersyukur. Maka dia tak jatuh teruk dan dia tak naik riak tinggi melangit. Itulah sebenarnya orang yang meletakkan Allah ini dalam diri dia. Mana-mana pergi. So saya nak cadangkan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, adalah cara untuk kita nak melazimi bahawa supaya kita sentiasa meletakkan Tuhan dalam hati adalah untuk kita melazimi untuk kita istighfar. Itulah masuk keinsafan tadi, taubat tadi. Istighfar, astaghfirullahalazim. Kita ingat balik salah kita, maka dengan itu akan muncullah ketenangan dalam hati. Saya melihatkan di kaca TV Ustaz bahawa ramai dah personality yang tampil dulunya berjoget-joget Ustaz. Tapi sekarang ini tampil dengan membaca Al-Quran. Ini satu perkara yang cukup mengejutkan kita. Yang seperti mana Ustaz sebut tadi, jangan kita judge dia. Ini joget-joget masuk neraka. Tapi sedangkan pada musim PKP yang penuh hikmah ini, mereka telah kembali ataupun mereka telah mengubah kehidupan mereka ini dengan suka untuk membaca Quran. Mungkin Ustaz boleh berikan sedikit kata-kata motivasi kepada kita semua. Yang mana kita jangan melihat orang ini pada cerita belakangnya, tetapi pada pengakhirannya. Tapi Ustaz, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Biasakan norma baharu dan dakwah. Biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Di dalam hati mungkin ada secebis iman yang Allah kurniakan. Allah jentik dalam jiwa seorang sehinggakan dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, seperti mana kita sebutkan sebentar tadi sebelum rehat bahawa kita berbangga ya, sahabat-sahabat artis kita yang mana ialah anak-anak muda kita seronok bersama dengan mereka sebagainya. Tetapi kini kita tengok, kita ambil contohlah Naim Daniel. Salah seorang daripada sahabat-sahabat kita di media Prima ini, dia menceritakan kisah-kisah Nabi setiap hari. Dia sharekan dengan simple lah orang kata kepada peminat-peminatnya. Dan kita tengok semalam ramai artis-artis mereka membuat tadarus sesama mereka. Dan ini menimbulkan satu kegembiraan kepada kita bahawa jangan kita tengok benda-benda yang buruk sahaja. Sedangkan dalam jiwa mereka ni ada iman mutiara itu Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Manusia ni dalam hati dia ada soft spot ataupun dipanggil sebagai satu segmen yang dia mahu jadi baik. Dia mahu nak tenang, dia mahu bahagia. Tak ada manusia yang tak nak bahagia. Tak ada manusia yang tak nak tenang. Tak ada manusia yang tak nak dekat dengan Tuhan dia. Semua orang ada. Cuma mungkin environment dia, mungkin persekitaran dia yang membuatkan
hati dia, kemahuan dia ni tersekat dan terkekang. Jadi seronok sangat bila kita tengok sendiri kat social media, ramai artis-artis kita dekat Malaysia, tak cerita luar negara, artis kita kat Malaysia ni yang sebelum ni kita tahu terkenal menyanyi, berlakon dan sebagainya, tapi dalam konteks sekarang PKPB ni, maka ramai ambil keputusan, ambil peluang untuk tadarus, tilawah, sampaikan ilmu-ilmu, ajarkan zikir, ajarkan doa. Dan bertudung, Ustaz. Dan ada yang mula untuk dah bertudung. Kalau sebut ni salah satu ramai yang dah mula untuk bertudung. Sebab apa? Sebab satu benda yang kita belajar, satu benda adalah jangan pernah kita judge orang. Jangan buat kerja Tuhan. Ni bukan kerja kita. Kerja hukum-hukum orang ni bukan kerja kita. Kerja menghukum orang ni kerja Tuhan je. Kalau kita ambil alih kerja Tuhan, sebab itulah dia akan timbulkan kebinasaan dan juga tidak adil kepada orang itu. Kita kata, ini aku tengok muka kau ni macam dah nampak dah tu wajah-wajah ahli neraka tu dah nampak dah. Tinggal tunggu kau mati je masuk neraka kan. Dan kita tak boleh nak kata, aku tengok aku ni, kau duduk dengan aku rasa apa? Sejuk kan? Aku memang dah confirm syurga dah. Tinggal nak mati je ni. Padahal bawah aircon tu. Bawah aircon tu kan. Maknanya kita tak boleh nak judge orang sebab dia sama juga dalam konteks main bola. Bila kita main bola, kalaulah tim A dengan tim B lawan, kalau tim A skor 5, tim B skor 1, belum tentu lagi B yang skor 1 tu akan menang perlawanan tu sebab masih lagi minit awal. Nak tahu orang menang ke tak pada minit terakhir. 90 pun belum tentu tu. 90 tu belum tentu boleh skor lagi tu. Ada masa tambahan lagi. Tapi kalaulah minit terakhir tu B dapat 7 mata dan A dapat 2 mata dan masa tamat. Maka kat situlah baru kita boleh tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Sama juga dalam konteks kehidupan kita. Dia seakan-akan seperti kita bermain di atas padang. Kita main bola, ada fall kan, ada penalti, kena gelecek, kita bawa bola, pas bola dan sebagainya. Nak tahu minit-minit seorang tu menang ke tak, dia bukan pada kehidupan kita di awal, bukan kehidupan kita semalam, tapi kehidupan kita di akhir nanti. Sebab Tuhan tak tanya engkau hidup sebagai agama apa, tapi Tuhan tanya kita mati nanti agama apa. Tuhan tak tengok siapa kita semalam, tapi Tuhan tengok siapa kita di hujung nyawa kita nanti. Sebab itulah kenapa kita kena sentiasa buat benda baik, sebab kita nak kita buat baik tu dalam keadaan Tuhan tarik nyawa kita dalam keadaan beriman. Tengah buat baik. Sebab itulah kalau ada artis-artis yang buat live contohnya kan, yang buat FB live, IG live, baca Al-Quran, bercerita sirah, kita support. Kita support tanyalah ustaz, dalam masa sama kita support artis-artis sebab mereka ramai follower. Bayangkan kita support artis-artis ni yang buat kebaikan, maka follower juta dia tu akan mula untuk ikut. Best juga cerita sirah, best juga berzikir macam ni, best juga tadarus Quran dibuat dengan keluarga dia. Bila kita bantu, kita sokong, dia pun semangat dan dia akan berterusan walaupun lepas habis PKPB ni. So itulah bagi saya, jangan kita judge orang sebab kita tak tahu pengakhiran dia macam mana dan pengakhiran kita ni macam mana. Belum tentu kita pakai kopiah songkok ni kita mati dalam keadaan beriman, belum tentu. Tapi kita usaha untuk jadi baik setiap hari. Takut-takut orang kata pun mati tengah karaoke tertelan mic Ustaz. Betul lah. Takut kita Ustaz. Sahabat kita di Facebook Ustaz, AJ Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Izzah, Dai Aiman dan semua kru penerbitan serta penonton. Tanyalah Ustaz TV3. Waalaikumsalam. Ramadan Karim. Soalan saya, bagaimanakah konsep adil, insaf dan tenang ini dapat dilihat ketika ini di mana manusia di seluruh dunia khususnya umat Islam sedang diuji dengan virus COVID-19. Mohon perkongsian Ustaz. Jazakallahu khairan kathira. Konsep tu sendiri Ustaz. Bagaimana disebut konsep adil, insaf dan tenang? Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Mulk, Bismillahirrahmanirrahim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Aku jadikan kehidupan dan kematian ni untuk tengok siapa paling baik amalannya, siapa paling baik kebaikan yang dibuat. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup ni memang untuk diuji. Kita hidup ni memang untuk Tuhan test. Itu memang purpose kenapa kita hidup sampai hari ini. Memang hari-hari kita akan diuji. Dan dalam hari ini, keadaan sekarang ini, kita semua diuji dengan isu COVID-19 yang memberi kesan bukan setakat pada mental, tapi memberi kesan juga pada ekonomi, memberi kesan juga pada kita punya pekerjaan, kita punya perhubungan dan banyak faktor
yang memberi kesan. So, macam mana kita nak tengok perkara ini dalam konteks adil, insaf dan juga tenang? Kita kena faham satu konsep yang paling utama adalah Tuhan tak pernah zalim dengan kita. Tuhan tak pernah suka untuk tengok hamba dia dalam keadaan kecelakaan. Sebab sayang Tuhan tu melebihi kemurkaan dia. Maknanya kalau kita faham konsep ni, jadi apa-apa pun kita sentiasa percaya ni sebab Allah sayang aku ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau COVID-19 datang dalam keadaan sekarang macam ni dan kita hilang pekerjaan, kalau kita tahu Tuhan tak pernah zalim kat kita, kita tak akan blame Tuhan. Tapi kita akan cari cara macam mana untuk kita terus survive. Tuan-tuan, sampai hari ini kita rasa, pernah tak tuan-tuan dalam hidup kita rasa macam habis tak ada peluang aku hidup lagi. Kerja dah tak ada. Isteri aku dah tak suka kat aku. Anak-anak benci kat aku. Tuan-tuan, perasan tak dulu kita pernah alami perkara yang lebih kurang macam ni? Tapi tengok macam mana Tuhan selamatkan kita. Macam mana Tuhan lorongkan rezeki dalam kita. Daya Aiman, saya yakin kawan-kawan kita, tuan-tuan dan puan-puan, pernah ketika mana kita ni dah tak ada duit langsung. Tapi tengok macam mana Tuhan lorongkan rezeki dalam hidup kita. Tiba-tiba ada je orang bagi. Tiba-tiba ada je orang derma. Tiba-tiba ada je orang bermurah hati untuk kongsi rezeki kita. Tuan-tuan dan puan, kenapa jadi macam tu? Sebab itu adalah orang-orang yang Tuhan kirimkan. Sebab Tuhan tak pernah zalim dengan kita. Kita yang buruk sangka dengan Tuhan. Ni Tuhan benci aku lah ni. Tuhan memang tak suka aku, dosa-dosa aku banyak ni. Padahal Tuhan tunggu hari-hari untuk kita ni minta ampun dekat dia. Hari-hari. Sebab itulah andai kita menongak ke langit masih tak mampu untuk mencari ketenangan, mungkin ketenangan tu ada pada sujud di sejadah kita. Yang mungkin selama ni kita tak perasan, yang mungkin selama ni kita abaikan, sedang menanti kita. Dan mungkin ayat-ayat Tuhan sedang menunggu dalam firman-firman-Nya dalam Al-Quran yang kita lama dah tak buka. Tuan-tuan, bukalah Quran, ketenangan tu ada dekat situ. Sujudlah pada Tuhan sebab ketenangan tu ada dekat situ. Mana mungkin orang tak tenang bila ingat Tuhannya. Mana mungkin orang tak tenang dalam keadaan dia tahu Tuhan sayang dia lebih daripada mak dan ayah sayang diri dia sendiri. Maknanya ketenangan itu berada di beberapa perhentian yang mungkin kita belum jengah perhentian tersebut, seperti mana qiyamul lail, bacaan Al-Quran, bersedekah dan sebagainya. Jadi lakukanlah ibadah-ibadah ini dalam kita nak menjemput ketenangan itu menyulami jiwa kita, Ustaz. Baik, tadi Ustaz sebut tentang kita ni kadang-kadang tidak berlaku adil kepada Allah SWT. Allah Maha Adil. Walaupun kadang-kadang diberikan seorang ni sakit, seorang ni sihat, seorang ni kaya, seorang ni miskin. Tapi bagaimanakah yang disebutkan bahawa kita ni tak adil dengan Allah? Ya, sedangkan banyak dah nikmat Allah berikan kepada kita, tapi kita masih lagi tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, kata kunci dalam kita bertaubat ini adalah kita tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kita takut sangat, Ustaz, keluar je bulan Ramadan, ulang balik perkara yang sama. Betul. Jadi mungkin adakah dengan kita bertaubat ini kembalikan keadilan kita kepada Allah? Kenapa disebut kita tidak adil kepada Allah? Walhal Tuhan tak akan terkesan pun andai kata kita tak adil kepada Allah. Tak kurang pun kekuasaan dan kebesaran Allah. Bahkan kita yang menzalimi diri kita sendiri. Contohnya, subuh tadi, tuan-tuan dan puan-puan, ada tak subuh tadi doa dekat Allah, ya Allah, bagilah aku oksigen hari ini untuk aku bernafas? Doa tak macam tu pagi tadi? Tak doa kan? Saya nak tanya, Tuhan bagi tak oksigen kita sekarang? Bagi. Tuhan bagi. Bagi tanpa perlu kita minta pun. Banyak perkara yang kita tak sempat minta tapi Tuhan dah bagi. Banyak perkara yang kita tak sempat nak fikir pun tapi Tuhan dah beri. Tapi dalam masa yang sama, zalim sangatlah kita bila Tuhan bagi banyak tapi kita tak mampu untuk put extra effort untuk jadi hamba yang baik. Put extra effort untuk jadi hamba yang boleh kuatkan diri untuk tinggalkan perkara-perkara maksiat. Kita kena faham satu konsep, maksiat ni benda yang sangat manis. Benda yang memang akan memberikan kepuasan tapi sementara dekat dunia ni. Sebab tu kita kena dera nafsu ni, tekan nafsu ni supaya benci dengan maksiat yang kita buat. Salah satu tanda orang yang mendapat kemanisan iman adalah bila dia benci betul dengan maksiat yang dia buat.
Ya. Kalau sebelum ni dia kalau sebelum ni dia berzina, kalau sebelum ni dia ambil rasuah, kalau sebelum ni dia mencuri, kalau sebelum ni dia curi-curi minum air masa puasa ataupun dia curi-curi makan nasi ayam masa puasa. Tapi dia taubat dan dia benci maksiat dia buat sebelum ni, maka itu tanda dia ada kemanisan iman dalam hati ni. Walaupun sedikit pun. Walaupun dia benci. Kalau sembang, Izzah, nak tanya sikit lah pasal ni lah, benda-benda pelacuran ni. Dia dengar tu dia benci. Walaupun dulu dia aktif dalam industri itu. Baik Ustaz, namun begitu, sebagai kata-kata akhir daripada Al-Fadhil Ustaz, berkaitan dengan sempena bulan Ramadan ini, mungkin Ustaz boleh mengajak seluruh masyarakat di luar sana untuk sama-sama kita kembali, sama-sama kita berlaku adil dan kita merasai nikmat ketenangan itu Ustaz. InsyaAllah dalam masa yang singkat ni saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dalam bulan Ramadan ini, inilah bulan kalaulah kita tak manfaatkan sebaiknya untuk jadi hamba yang terbaik, saya nak tanya, ada ke lagi bulan lain yang lebih baik daripada Ramadan? Bulan Ramadan, penghulu segala bulan, diberikan segala nikmat dan dilipat gandakan ganjaran dalam bulan Ramadan. Jadi, jangan tunggu bulan lain dah. Tak payah nak tunggu bulan lain dah untuk berubah. Inilah masanya. Kalau kita selalu tertanya-tanya, bila agak-agak aku nak berubah dan Aiman, bila agak-agak aku nak bertaubat, inilah bulan dia. Kalau nak taubat, ini bulan dia. Kalau nak berubah, ini bulan dia. Jangan tunggu dah bulan-bulan lain. Sebab inilah bulan yang terbaik dah untuk kita nak buat apa-apa saja perubahan dan juga meningkatkan amalan. Dan juga saya nak pesan kepada semua, dalam keadaan kita Ramadan, dalam keadaan kita diuji dengan COVID, sebenarnya Tuhan nak bagi markah lebih kat kita. Nak bagi tingkat makam kita lebih tinggi daripada sebelum ni. Diuji dengan lapar dan dahaga, diuji juga dengan COVID-19 dan juga konteks kesihatan dan juga ekonomi. Kita hanya akan dinaikkan martabat dan darjat bila diuji. Kita takkan dapat darjat tinggi dan iman tinggi bila kita hanya goyang kaki. Goyang-goyang kaki, iman tinggi. Goyang-goyang kaki, iman tinggi. Dia takkan jadi macam tu. Dia hanya akan jadi bila kita diuji. Semoga dengan dalam keadaan Ramadan macam ni, dalam keadaan kita diuji dengan COVID-19, membuatkan kita lebih dekat dengan Tuhan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita kembali menjadi adil dan ihsan kepada keluarga, masyarakat dan negara. Jom sama-sama kita tadah tangan, sama-sama kita berdoa agar kita dikurniakan sifat adil dalam kehidupan. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya pada Engkau tempat kami memohon segala pergantungan, pengharapan dan permintaan. Ya Allah, kami tadahkan tangan kami pada pagi ini sebagai tanda kami ini hamba yang hina dan banyak dosa. Kami memohon pada Engkau, Ya Allah, apa kiranya Kau ampunkan dosa-dosa kami selama ini, dosa-dosa yang kami sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan. Kami mohon pada Engkau, Ya Allah, agar Kau jadikan hati kami ini sentiasa ingat padamu, Ya Allah, rindu pada Rasulullah, dan jadikan hati ini adil terhadap ahli keluarga dan juga orang sekeliling kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap saat kami menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini sebagai satu titik tolak untuk kami jadi hamba-Mu yang terbaik, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kata Kau tarik nyawa kami nanti, tariklah nyawa kami dalam keadaan kami sempat untuk melafazkan kalimah La ilaha illallah. Allahumma akhir hayatana bil kalimah La ilaha illallah. Allahumma akhir hayatana bil kalimah La ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba yang Kau sayang. Pemudahkanlah perjalanan kami ke syurga nanti, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami segan dengan Kau, Ya Allah. Sebab tangan yang kami tadahkan ini untuk permohon pada Engkau, inilah tangan yang kami banyak lakukan maksiat dan dosa, Ya Allah. Mulut yang kami lafazkan doa, inilah mulut yang paling banyak buat dosa dan maksiat, Ya Allah. Tapi kami dah tak ada tangan dan mulut lain lagi untuk kami mohon ampun pada Engkau, Ya Allah. Hina kami ini, Ya Allah. Banyak silap kami, Ya Allah. Banyak khilaf kami sebelum ni, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu minkum. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kau kabulkanlah doa kami ya Allah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas pencerahan pada tajuk kita pada hari ini. InsyaAllah jangan lupa esok tanyalah Ustaz dengan topik bersabar dengan takdir bersama dengan Dai Anas dan Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Temu janji kita esok. Saya Dai Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata tersalah bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.